Sebab tu antara cerita yang paling terkenal dalam masalah hubungan anak-anak dan ibu bapa ni, cerita berkaitan dengan Juraih, seorang pemuda yang hebat dari segi ubudiyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering kali kita dengar Juraih ni seorang pemuda yang hebat dari segi sudut ubudiyah, dari segi sudut ibadah, memperhambakan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Dia ni anak yang baik pada satu sudut. Tetapi bila mana Juraih ini sampai satu tahap ibadahnya menjadi perkara utama, menjadi topik utama dalam kehidupan, sampai satu tahap panggilan ibu pun tidak dijawab. Satu ketika ibu daripada kampung datang nak jumpa Juraih kerana terlalu rindu kepada Juraih. Ataupun tak silap nama bukan Juraih tuan-tuan, nama Alqamah tuan-tuan. Juraih cerita lain, nama Alqamah dalam bab ni. Lalu ibu tadi datang. Bila mana ibu datang, panggil dengan panggilan Juraih ataupun didahului dengan salam. Bagi salam, Juraih tetap dengan ibadahnya. Juraih pula dah. Alqamah tetap dengan ibadahnya, terus dengan ibadahnya. Dia anggap salam daripada ibu dia tu macam gangguan. Sedangkan ibadah tersebut ibadah sunat je. Ibadah sunat. Saut panggilan ibu ni bukan sunat tuan-tuan. Wajib ke sunat? Wajib jadi. Solat sunat duha kita tu sunat. Sunat hajat kita tu sunat. Panggilan ibu tu hukumnya wajib. Wajib. Walau kita ketika tu tengah solat tu, cuma solat sunat. Ibu datang daripada kampung, biasalah. Daripada kampung nak jumpa anak ni biasa, kalau kita orang kampung bawa benda. Bawa macam-macam kan? Apa hak anak-anak kita suka bawa, macam lengkuas, kunyit, halia, macam-macam bawa. Daripada kampung ni. Apa benda hak kesukaan anak-anak bawa belaka. Tiba-tiba sampai rumah anak, bagi salam, anak tak buka pintu. Pasal benda? Pasal duk sibuk dengan ibadah. Lalu ibu dia bagi salam, Assalamualaikum, Juraih buka. Juraih lagi tuan-tuan. Duk teringat Juraih kita ni. Lain kali cerita pasal Juraih. Alqamah ni duk sibuk dengan urusan ibadah dia. Dia anggap itu satu gangguan. Lalu ibu ni baliklah. Beranggapan Alqamah ni tak ada di rumah. Baliklah ibu tadi. Tak jadi nak berjumpa dengan anaknya. Lalu selepas habis ibadah, dia tengok tak ada dah. Mak dia dah balik dah. Dah balik. Lalu besok datang lagi, kerana hasrat nak jumpa anak kesayangan. Tengok tengah benda, tengah solat lagi. Tengah solat. Hebatnya ibadah, hebatnya ubudiyah pada Allah Subhanahu wa taala. Bagi salam tak jawab, pasal anggap salam tersebut ialah gangguan. Maka balik ibu. Mari lagi hari yang ketiga, bagi salam, panggil nama anak, tiba-tiba tak jawab kerana sibuk dengan urusan amal ibadah. Maka ibu tadi terasa hati. Hari pertama tak terasa hati lagi, pasal takut-takut tak ada di rumah. Hari kedua tak terasa hati lagi. Mari hari ketiga tuan-tuan, terasa hati, terdetik dalam hati, sibuk sangat anak-anak aku ni. Mari terdetik dalam hati ni, anak-anak sibuk sampai satu tahap mak datang 3 kali dah. Satu jawapan pun tak kedengaran, satu suara anak pun tak kedengaran. Maka mari terasa dalam hati ni, tegurih dalam hati anak ni. Sikit je tu. Bukan supah seranah ni. Ni bukan Alqamah sepak terajam mak dia ni. Ni kerana dengan sebab benda. Dengan sebab tak sahut panggilan. Terasa hati sikit je. Tiba-tiba sampai satu masa, ringkas cerita pasal nak baca kitab ni.
Takut-takut habis dengan cerita ni hari ni. Lalu sampai satu masa Alqamah ni dekat nak mati. Dalam keadaan nak mati. Maka ada di kalangan beberapa orang sahabat-sahabat pergi nak mengajar, mengucap. Tiba-tiba tak nampak gambaran ke arah nak mengucap 2 kalimah syahadah. Teruk keadaan tersebut, macam ada satu-satu perkara yang tidak lepas. Maka berita ni dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi pun pergi jumpa Alqamah. Tengok, dia kenal Alqamah ni pada zahirnya hebat ibadah. Orang yang hebat, pemuda yang hebat, terkenal ni. Tetapi pada masa yang sama hubungan dengan mak ayah, lebih-lebih lagi ibu, penuh teguri hati. Maka Nabi bagi tahu kepada sahabat, adakah Alqamah ni masih ada kedua ibu bapa? Ada tak dia ni masih lagi ada ibu? Jawab sahabat-sahabat, dia kata Alqamah ni masih ada ibu yang tinggal di hujung kampung sana, yang mana ibu ni sudah tua, yang lanjut usia. Lalu ada seorang sahabat pergi jumpa ibu kepada Alqamah supaya datang jumpa Alqamah. Nabi nak jumpa kerana Alqamah sedang sakit. Sakit yang pada zahirnya membawa kepada kematian, dengan sebab ada tanda-tanda sakaratul maut, tapi tak boleh mengucap. Lalu ibu ni tak nak datang, mari benda pelik kan, tak nak datang. Pasal benda, pasal masa dia hidup, masa dia sihat dulu, ibu dia pergi berapa kali, 3 kali tak menyahut. Maka ibu ni tak nak pergi. Lalu sahabat pergi jumpa Nabi, dia kata ibu Alqamah dah jumpa tapi dia tak nak datang. Lalu tengok suasana Alqamah ketika tu sedang dalam keadaan nazak, dalam keadaan sakaratul maut, tapi tak mati, sangkut ketika itu. Lalu Nabi suruh pergi jumpa lagi ibu Alqamah untuk kali yang seterusnya, sehingga beberapa kali sampai kali yang terakhir. Kalau ibu ni tak pergi juga, Nabi kata kita akan buat keputusan untuk bakar Alqamah hidup-hidup, dalam keadaan masih hidup bakar. Maka ibu ni buruk macam mana pun anak sebenarnya, boleh terima tak anak kena bakar? Tak boleh terima, tuan-tuan. Tak boleh terima apa keadaan pun, tuan-tuan. Benci macam mana sekalipun, dia tak boleh dengar anak ni, tuan-tuan, dalam keadaan kena bakar. Kalau sakit biasa dia boleh tahan lagi, tapi kalau dalam bakar ni, tuan-tuan, ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala haram, tuan-tuan. Sekalipun kita bakar binatang pun tak boleh bakar, tuan-tuan. Hak tu hak Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak bakar semut naik atas rumah kita, kita nak bakar sarang terbuang, haram perbuatan tersebut, tuan. Kena cari kaedah lain. Ni sabit dalam hadis Nabi bagi tahu perkara tersebut. Lalu bila mana berita ni sampai kepada ibu Alqamah, betapa anaknya akan dibakar hidup-hidup, maka dia terus berlari pergi mana? Nak pergi jumpa anak dia tadi, tuan-tuan, dalam keadaan penuh redha dan memaafkan hati yang telah tergurih beberapa ketika dahulu. Maka di saat dan ketika tu juga jurih lagi Alqamah ni dapat mengucap 2 kalimah syahadah la ilaha illallah, dapat mati dalam keadaan tenang ketika itu. Ni nak gambarkan besarnya nilai penghormatan kepada ibu bapa. Walaupun ibu ayah kita ni, kalau nak kira hebat siapa? Hebat kita kelulusan. Tak? Mengaji hebat kita, tuan-tuan. Mak ayah kita tak ada sijil, tak ada benda ijazah, tak ada PhD lagi, tak ada. Kita
Mula daripada peringkat CJ naik, diploma naik, ijazah, ni ada PhD tuan-tuan. Hebat dari segi sudut gambaran zahir, tapi kita kena ingat hebat zahir tersebut tuan-tuan tidak mengatasi kemuliaan yang ada di bawah telapak kaki ibu kita.